Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala قال الناظم واحبب لناس ما تحب لنفسك حتى تكون بجنة تتنعم. قال الناظم telah berkatalah oleh pengarang bait iaitu Syekh Al-Malibari rahimahullahu ta'ala. Kata dia wahbub linasin ma tuhibbu linafsika hatta takuna bi jannatin tatana'am. Wahbub dan cintalah. Linasin bagi cintalah oleh engkau bagi manusia. Yani cintailah manusia. Ma tuhibbu li nafsika. Cintailah bagi manusia. Ma tuhibbu apa yang menyukai oleh engkau linafsiha bagi diri engkau. Maknanya cintailah manusia itu seolah-olah kamu mencintai diri sendiri. Jadi zahir ibarat bila kata linasin ni umumlah, sama ada kafir ataupun tidak. Hatta takuna bi jannatin tatana'amu, sehinggalah engkau itu bi jannatin di syurga tatana'amu, mendapat nikmat ia oleh engkau. Hatta takuna tatana'amu bi jannatin. Tatana'amu khabar takun, bi jannatin jar majrur ta'alluq pada tatana'amu. Yani wasyu'batu sabi'atu was-sab'una, bermula cabang yang ke-77 ialah waw istinaf al-bayani. Syu'batu mubtada, as-sabi'atu was-sab'una itu khabar. Cabang yang ke-77 ialah an tuhibba linnasi, bahawa menyukai ia engkau, mencintai ia engkau, linnasi bagi manusia itu, akan barang maf'ulun bih, barang yang tuhibbu yang menyukai oleh engkau, linafsika bagi diri engkau. Jadi kita buat mas ini ma masdariyah. Takwil masdar jadi hubbuka. Jadi an tuhibbu hubbaka li nafsika. Bahawa menyukai ia oleh engkau akan menyukainya engkau tu terhadap diri engkau. Mana? Kita menyukai akan perkara yang kita suka. Kita menyukai manusia,
Kita mencintai manusia akan perkara yang kita sendiri cinta pada diri kita sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh fa'il Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadis ni hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Banyaklah. Dia kata apa? Dia kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak beriman ia, fa'il ahadukum, oleh salah seorang daripada kalian. Ahadu fa'ilku mudhafu ilaih. Hatta, sehingga kan yuhibba. Yuhibba tu masdar bi'an mudmarah. Masdar dengan sebab masuknya an yang disembunyikan selepas daripada hatta. La yu'minu ahadukum, tidak beriman oleh salah seorang daripada kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga suka ia, cinta ia seorang, li akhi ahadikum, bagi salah seorang, bagi saudara-saudara salah seorang daripada kalian, ma yuhibbu li nafsihi, maf'ulun bih, akan barang yang cinta ia seorang tadi, li nafsihi, bagi dirinya, diri ahadukum tadi. Jadi la yu'minu ahadukum makna kamalul iman lah. Tidak sempurna, la yu'minu ay min haithul kamal, dari sudut kesempurnaan, bukan dari sudut dia tu kalau tak mencintai manusia lain makna dia kafir, bukan. Rawahul Bukhari wa Muslimun, ayha rawah hadzal haditha, telah meriwayatkan hadis ini oleh fa'il al-Bukhari, oleh Imam al-Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Qala Suhaimi, telah berkatalah oleh Suhaimi fa'il. Qala fi ma'na hadzal hadithi, pada makna hadis ini. Fi ma'na jar majrur, hadza mudhafu ilaih, al-hadithi badal bagi hadza. Yani maksudnya, la yakmulu imanu ahadikum, tidak sempurnalah fa'il imanu ahadikum, oleh iman salah seorang daripada kalian, hatta yuhibba, masdar bi'an mutmarah, sehinggalah mencintai ia ahadukum tu, li kulli akhin, bagi setiap saudara lelaki, saudara se-Islam lah sini kan saudara keluarga nasab, bukan. Li kulli jar majrur akhin mudhafu ilaih. Walau kafiran. Tu dia kata. Sebab tu dia kata an-nas. An-nas zahirnya macam masuk semualah, sama ada kafir ke tak kafir ke, masuk semua. Tu dia kata walau akhiran, walau kafiran, ai walau kana al-akhu kafiran, walaupun adalah saudara itu kafir sekalipun. Min ghairi ayya khussa bi mahabbatihi ahadan, meskipun orang kafir, min ghairi, tanpa, ayya khussa, bahawa khusus ia, ahadukum tu lah, bi mahabbatihi, dengan mencintai kulli akhin tu, ahadan maf'ulun bih, akan seorang pun, duna akhara, bukan yang lain. Maksud dia apa? Dia cinta secara umum, mencintai manusia, menyayangi manusia secara umum tanpa memilih-milih. Hatta orang kafir sekalipun, dia akan buat baik kerana ada perasaan cinta sebagai kemanusiaan. Dia panggil perasaan kemanusiaan lah. Mithlu, mithla ma yuhibbu, seolah-olah cinta dia itu mithla, seolah-olah ma yuhibbu ay yahsula li nafsihi min at-ta'ati, seolah-olah barang yang yuhibbu, menyukai ia seorang, ay yahsula, takwil masdar jadi maf'ul, ay yahsula, bahawa hasil ia barang, li nafsi ahadikum tu,
bagi diri setiap seorang tu minat ta'ati, itu bayan bagi ma. Minat ta'ati, daripada berbuat ta'at. Ataf wal mubahati ad-dunyawiyati, sifat dan perkara-perkara harus yang dibangsakan kepada dunia. Tu contoh dia cinta pada manusia tu dibandingkan dengan cintanya seseorang itu terhadap dirinya. Nisbah dia tu buat taat kepada Allah Ta'ala. Nisbah tu ada benda-benda harus duniawi yang dia dapat. Bi an taf'ala ma'ahu, dengan sekira-kira bi an taf'ala ma'ahu, bi an taf'ala ma'ahu ma tuhibbu an yaf'alahu ma'aka. Ni taswir bagi kata cinta tu. Cinta manusia ni lagu mana? Bi an taf'ala, dengan sekira-kira bahawa membuatlah oleh engkau ma'ahu, bersertanya, kulli akhin, bagi setiap seorang saudara tadi tu, akan maf'ulun bima, barang tuhibbu, yang cintailah, yang sukalah oleh engkau, maf'ulun bih ayyaf'alahu, bahawa membuat ia ahadukum, membuat ia ahadukum, hu, akan ma tuhibbu tu, ma'aka, berserta engkau. Jaga romel tu. Jadi cinta manusia dengan seolah-olah macam mana? Seolah-olah kamu buat kepada orang lain benda yang kamu suka dibuat kepada kita. Cakap baik dengan orang. Sebab apa? Sebab kita suka orang cakap baik dengan kita. Maka kita tak cakap benda kotor atau benda jahat dengan orang. Gitu. Jadi ni umum lah. Sama ada benda baik tu ni sebuah cakapan ke perbuatan dan sebagainya, baik. Umum. Ini nak kata bahawasanya kita ni mencintai manusia dengan kita buat kepada manusia tersebut apa yang orang suka, orang buat ke kita. Nak buat apa, buat baiklah. Kemudian seterusnya, wa tu'amilahu, ataf kepada taf'alah. Wa tu'amilahu, dan bermuamalah ia engkau. Amala yu'amilu. Bermuamalah oleh engkau, berurusan oleh engkau, memperlakukan oleh engkau, akan ahadakum tu, ataupun kull akhin, akan setiap akhir itu, bima tuhibbu, dengan barang yang suka oleh engkau, maf'ulun bih ay yu'amilaka, akan bahawa memperlakukan ia ahadukum, ataupun kullu akhin dari setiap akhir tadi, akan dikau, bihi, dengan dia, dengan ma. Sama lebih kurang tadi taf'ala ni tu'amila. Tu'amila ni makna berurusan, memperlakukan. Sama lebih kurang. Lepas tu watansahahu bima tansahabihi nafsaka. Watansahahu, dan memberi nasihat ia oleh engkau, akan kulla akhin. Itu fa'il maf'ul lakulah. Menasihatkan bima tansahu bihi nafsaka, dengan barang yang menasihatlah ia oleh engkau, bihi, dengan dia, dengan ma tu, akan maf'ul bihi nafsaka, akan diri engkau. Wa tansahu bima tansahu bihi nafsaka. Dia, kita menasihatinya dengan benda yang kita nasihat kepada untuk diri kita sendiri. Maksudnya kita nasihat tu dengan penuh ikhlas. Seperti mana kita nak nasihat apa kepada diri kita tu, kita nasihat juga benda sama pada orang lain. Lagi watahkuma, semua atah pada tu. Jadi tansahahu tadi, betul lah tadi kita baca. Lepas tu watahkuma lahu, atah pada yaf'ala lagi. Watahkuma, dan juga menentu oleh engkau, lahu, baginya, bagi kulli akhin. Watahkuma, dan menentulah oleh engkau, lahu, baginya, bagi kulli akhin. Menentu ta'alluq ba bima tuhibbu, dengan barang yang suka oleh engkau, ayyahkuma, akan bahawa menghukum ia, menetap ia oleh seorang, laka, bagi engkau. Jadi kita memutuskan sesuatu untuk saudara kita tu seperti mana kita suka orang lain memutuskan sesuatu kepada kita. Buat keputusan. Keputusan apa? Keputusan yang baik. Seperti mana kita nak orang lain buat keputusan yang baik kepada kita, kita pun buat keputusan yang baik pada orang lain.
Atah lagi wa tahtamila, dan juga menanggung ia oleh engkau maf'ulun bih hadzahu, akan kesakitannya nya kulli akhin. Sebab cinta bila kata cinta gak sakit pun tanggung juga. Okey. Menanggung akan beban ataupun sakitnya itu. Wa takuffa an 'irdihi, dan pantang menahan diri ia oleh engkau. Kaffa yakufu, takufu, maka dan juga menahan diri oleh engkau an 'irdihi, daripada mencari dia punya maruahnya nya ahadikum. Pantang diri, tahan diri daripada merobek ataupun kita kata mencari-cari irdihi, maruahnya, kedudukannya. Seperti mana kita tidak mahu orang lain mengorek-ngorek kita punya maruah, maka begitu juga orang lain. Wa idza ra'aita lahu hasanatan azharatha, azhartaha. Jikalau telah melihat oleh engkau baginya, bagi ahadikum ataupun di akhin tu, maf'ulun bi hasanatan, akan satu kebaikan, maka azhartaha, maka menzahirlah ia oleh engkau akan hasanah tadi. Kamu akan zahirkan. Zahir makna apa? Kita tu kalau kita nampak kebaikannya daripada dia. Ni. Au sayyi'atan, atau pada hasanatan. Dah kalau nampak benda buruk pula, maka bila nampak benda buruk tersebut, katam taha, niscaya menyembunyi ia oleh engkau akan hasanatan. Ini orang yang mahabbatun nas. Dia cinta kepada manusia seperti mana kepada dirinya sendiri. Seperti mana dia tak suka mengkhabar atau memberitahu kepada orang kesalahan dia pun tak akan beritahu kepada orang kesalahan orang lain. Jadi kalau kita berkawan dengan seseorang, dia tu suka cari kesalahan orang, boleh khabar kesalahan orang, jangan kawan dengan dia, bahaya. Sebab bila-bila masa dia tu akan akan memberitahu juga kesalahan kita, kesilapan kita pada orang lain. Jadi tutuplah. Tu. Intaha. Tutup tu pula selama mana tidak dituntut syarak untuk buka lah. Kalau dituntut syarak untuk buka, contohnya jadi orang tengah nak nikah ke, tu kena lah. Tu wajib. Ataupun nak bagi tahu kata dia ni ada masalah, kalau berurusan dengan dia akan jadi masalah, hutang banyak, bisnes tak jalan, tu kena mengumpat lah. Untuk menyelamatkan kawan kita daripada terjebak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis musalsal bil awwaliyah. Hadis ni. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum. Ada dua riwayat, yarhamukum atau yarhamkum man fis samai. Saya ijazahkan musalsal al-awwaliyah. Musalsal awaliyah, kalau orang pertama kali dengar hadis daripada saya, dia panggil musalsal bil awwaliyah haqiqiyah. Kalau dia dah pernah dengar dah, dia baru dengar sekarang hadis musalsal sebut al-musalsal al-awwaliyah, dia panggil apa? Al-aradiyah, tidak hakikiyah. Maknanya dia dengar dah dulu hadis lawan, ni baru dengar hadis awaliyah. Kalau tak hakiki. Yang hakikinya betul-betul kalau dia first time jumpa, dia hadis awaliyah yang hadis yang pertama kali dia pernah dengar daripada mulut dia ialah hadis awaliyah. Tu awaliyah hakiki. Ni ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum atau yarhamukum man fis sama'. Yang hadis ni ma'ruf lah. Ar-rahimuna mubtada, bermula orang-orang yang menyayangi sesama manusia. Ar-rahimuna ay ar-rahimuna an-nasa
Itu khabar. Yarhamuhumur rahmanu, merahmatilah akan mereka itu ar-rahimin. Maf'ulun bi fa'il, ar-rahmanu, oleh Tuhan yang bernama Rahman. Maka irhamu, hendak buat baiklah, hendak kasih sayanglah oleh kalian. Man fil ardi, maf'ulun bi, akan orang yang di bumi, iaitu manusia, tumbuh-tumbuhan. Ini manusia lah sini. Yarhamkum, jawab fi'il amar. Niscaya merahmatilah oleh engkau, merahmatilah akan kalian oleh fa'il man fis sama, oleh orang yang thabata, yang sabi iyo, yaman fis samai, jar majrur, di langit. Siapa dia? Malaikat. Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala berkata di langit. Faqaulun nazimu, maka telah berkata, bermula perkataan pengarang Syekh Malibari. Kataan dia linafsika tu, perkataan tu. Betul. Oh, tadi tak baca intaha. Intaha ay intahal kalam, intaha kalamus Suhaimi tadi tu. Lepas tu baru waqala Rasulullah. Okey. Bi alifil itlaqi. Bi alifil itlaq, ba ta'alluq satu mahzuf, hal ay hala kauni qaulin nazim li nafsika li nafsika tu. Hal keadaan perkataan nazim li nafsika tu sabitan, sabit ia bi alifil itlaqi, dengan alif itlaq dia panggil. Alif yang berada di hujung bait. Asalnya li nafsika tak ada alif bagi diri engkau. Alif tu dia panggil alif tambahan, alif itlaq, semata-mata sebut kerana nak wazan syair. Kerana apa qaulun nazim li nafsika bi alifil itlaq? Lil wazni ay sabitul khabar qaulu. Sabit ia lil wazni, bagi wazan syair. Darurah lah. Qauluhu, bermula perkataan musannif, hatta takuna tu. Hatta mubtada muakhar, mubtada tsani. Bimakna ba ta'alluq satu mahzuf khabar, jumlah tu jadi khabar qauluhu. Hatta takuna, sehingga adalah engkau. Hatta tu bimakna kai, makna supaya. Tu. Dengan makna supaya. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya nazim bi jannatin, dengan syurga tu khabar. Muta'alliqun, berta'alluq ya bi jannatin bi tatana'amu, dengan lafaz tatana'amu. Bi ta'aini maftuhataini, dengan ta, ni cara baca tatana'amu tu. Ai hala kauni tatana'amu, hal keadaan lafaz tatana'amu itu maqru'an, dibacakan akan dia bita'aini, dengan dua ta, sifat maftuhataini yang difathahkan akan kedua-duanya, dua ta. Tatana'amu atau wazan tafa'ala yatafa'alu tatafa'alu tatana'amu. Wahwa, dan bermula dia tatana'amu tu khabaru takunu. Tu kita kata tadi, dia tu khabar takun. Khabaru tu khabar, takunu mudhafu ilaih. Takunu tu mudhafu ilaih, nak kepada lafaz, bukan nak kepada makna. Yani khabaru lafzi takunu, gitu. Wal ma'na ay wa ma'nahu, dan bermula maknanya makna baik. Alif lam tu ganti pada mudhafu ilaih yang mahzuf. Jadi hatta takuna bi jannatin tatana'amu, maksud dia kai, supaya takuna adalah engkau itu muhassilan lin na'imi, menghasil ia engkau lin na'imi, bagi nikmat-nikmat tu fil jannati, dalam syurga. Dalam apa? Dalam syurga. Selesai. Wa khataman nazimu, dan telah menutuplah oleh nazim Syekh Al-Malibari rahimahullah subhanahu wa ta'ala manzumatahu, akan nazam musannif bi zikril jannati, dengan menyebut akan syurga, idhafah masdar kepada maf'ul. Kerana apa? Maf'ul li ajli, isyaratan, kerana mengisyaratkan ila husnil khitami, kepada penutup yang baik. Amin. Husnul khatimah. Fa inna dhalika matlubun minal musannifina, maka sesungguhnya dhalika zikril jannah tu, ataupun zalika husnul khitam. Tutup yang baik itulah khabar matlubun, yang dituntut minal musannifina, daripada puak-puak yang menulis ni. Puak-puak yang menulis ni amat-amat mengharapkan
Mereka semua husnul khitam. Macam contoh Risalatul Mahid, dia ada belakang tu khatimatun nas'alullaha husnaha. Begitu. Thumma, habis dah nazam ni, Syekh Nawawi nak syarah sikit apa benda tahu. Dia kata apa? Thumma, kemudian, inni sesungguhnya aku Syekh Nawawi. Khabar ini aradtu berkehendak ia oleh aku an azkura maf'ulun bi ta'wil masdar. An azkura ay zikri. Aradtu zikri. Berkehendak oleh aku akan menyebut aku hadithan maf'ulun bi azkura. Akan satu hadis jami'an. Sifat jami'an yang merangkumi ia hadis itu. Munasiban, sifat kedua lagi pula yang munasabah ia lima akan barang lam zaidah ma maf'ul bih fi hadzal kitabi ay lima thabata bagi barang yang telah sabit ia barang fi hadzal kitabi dalam kitab ini. Wa huwa, dan bermula dia hadzal hadis itu khabar hadza. Hak ni ni akan datang. Ini dia panggil hadis 40 ringkas. Tak silapnya ni adalah al-musalsal bil ashraf. Saya kena tengok balik lah. Saya ada hadis ni saya dengar. Kalau ni musalsal 40 hadis musalsal ashraf bil ashraf ni. Bukan bil ashraf, apa namanya tak ingat. Ada dalam kitab musalsal. Ni saya dengar daripada, saya dapat riwayat ini daripada Maulana Lambok, hafizahullah ta'ala. Maulana Lambok Tok Jering. Ni hadis hak pendek-pendek. Ni boleh buat ceramah. Boleh buat model ceramah. 40 hadis semuanya, tapi pendek-pendek. Maka Syekh Nawawi bawa masuk sini. Bawa masuk sini supaya sebagai apa? Munasabah. Munasabah dengan kitab ni. Kitab ni berkaitan dengan Syu'abul Iman. Jadi dia bawa masuklah hadis 40 kerana ada kelebihan menghafal hadis 40 ni. Mana-mana hadis 40 lah. Cuma ni hadis 40 yang disebutkan oleh Nabi SAW. 40 hadis dia direct semua. Apakah itu? Maka dia kata an mujahidin. Hadis ni daripada Mujahid. Sekali lagi akhir dia tu dia akan kata hadis ni tak ada. Dia kata an mujahidin, daripada Mujahid. An Salmana ay hala kauni mujahidin naqilan an Salmana. Hal keadaan Mujahid itu menukil ia daripada Salman. Mujahid ni tabi'in. Jadi mufassirin biasanya nukilah pandangan-pandangan Mujahid ni. Qala Mujahid, qala Maqatil. Seorang siapa dia? Siapa seorang lagi? Dia kata Mujahid daripada Salman. Salman apa tu? Daripada Salman radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan meridai ia oleh Allah taala fi mahalli nasbin hal anhuma, daripada keduanya Mujahid dan Salman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jar majrur, annahu, bahwasanya Nabi, khabar anna qala, telah bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni baca laju-lajulah 40 hadis ni. Boleh ke tak laju sangat. Dia kata man hafiza ala ummati, barang siapa yang hafal ia barang siapa, maf'ulun bih fa'il. Ala ummati, atas umatku, maf'ulun bi hadhil arba'ina, akan 40 hadis ni, hadithan tamyiz, nisbah hadis, dakhalal jannata ay dakhala man, masuklah ia man akan syurga, yakni fi syurga dalam syurga. Al jannata mansub binaz'il khafid. Lepas tu kata-kata tu saja, bukan masuk syurga saja. Wa hasyarahu Allah taala ma'al anbiya'i, dan membangkitlah ia Allahu akan man itu Allah taala ma'al anbiya'i, serta para nabi. Kelebihan hafal hadis 40 yang akan disebut ni. Wal ulama'i ataf, dan para ulama, wal ulama'i ataf, dan para ulama, yaumal qiyamati, yaumatu zaraf zaman, al qiyamati mudhafun ilaih, pada hari kiamat, pada hari
pada hari kiamat. Tu Jadi pada hari kiamat, apa dia kelebihan dia, apa yang hari 40 yang akan datang ni? Dia kata man hafidha ala ummati hadhihi, mana hadhihi khusus hak ni lah. Hadhil arba'ina, hari 40 yang akan aku sebut ni, maka dia itu akan dibangkitkan bersama dengan para nabi. Dia tu akan dimasukkan ke dalam syurga. Hadis ni dalam Jami'us Saghir. Tapi dalam Jami'us Saghir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia kata begini, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan minas sunnah kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamati. Lain sikit lah. Siapa yang hafal atas umatku arba'ina hadithan, 40 hadis. 40 hadis ni secara umum. Hadis ni hadhil arba'in. Hadis 40 ini. Minas sunnati, daripada hadis, kuntu lahu, niscaya aku Nabi Muhammad bagi man tu syafi'an, menjadi tukang beri syafaat, wa syahidan, dan saksi yaumal qiyamah. Tu. Kalau yang hadal hadis daripada Mujahid, daripada Salman ni, ini dalam kitab Mawa'idh Al-Usfuriyah. Biasa dia dhaif lah. Dan tak silap dia hadis musassal. Hadis musassal yang 40 hadis. Kita tengok semula, tak ingat. Takut lain. Biasa hadis gini, hadis dhaif lah. Hadis dhaif saja. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, faqulna ya Rasulullah, maka berkata oleh kami, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul arba'ina hadithan, hadis 40 yang mana tu? Faqala alaihi salam, faqala sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, telah berkatalah, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis dia. Antu'mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah, ataf, wal yaumil akhiri, dan hari akhirat, wal malaikati, ataf, dan malaikat, wal kitabi, dan kitab, iaitu Al-Quran dan sebagainya, wal nabiyina, dan juga nabi-nabi, wal ba'thi, dan bangkit, ba'dal mauti, selepas daripada mati, wabil qadri khairihi itu badal, dan dengan qadar, iaitu ketentuan Allah, qadar tu sama ada baiknya qadar, wa syarrihi wa syarril qadar, dan juga buruknya qadar. Ini satu hadis. Sekejap. Minallah bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, satu hadis. Ini hadis satu. Itu bahara, mana berkaitan akidah lah. Kaitan akidah pertama. Jadi boleh buat modal ceramah. Hari ni ceramah tak ada, orang telefon. Marilah ustaz ceramah. Jadi tak ada modal, tengok ni. Tengok ni. Tu yang modal. Hadis dhaif. Maksud betul. Dari sudut riwayat dhaif, tapi maksud kena. Maksud apa dia? Kena. Ini hadis kedua pula. Ni hadis pertama tadi tu. Lepas tu hadis kedua. Wa tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadis kedua. Sampai situ ya. Tu hadis kedua. Kita had. Betul dah hadis kedua. Wa tashhadu, dan bersaksi oleh engkau akan Allah. Allah tu dia panggil mukhaffafah anil thaqilah. Asalnya annahu. Hu tu dhamirul hal wa sya'an, jadi isim inna. Isim anna, la ilaha illallah, jumlah tu jadi khabar anna. Tapi dihazahkan kadang dia panggil mukhaffafah anil thaqilah, meringankan daripada thaqilah. Thaqilah asalnya annahu, beratlah, ada tasydid. Lepas tu an, jadi an saja. Buang hu. Bahawa tiada Tuhan, ay la ilaha mawjudun bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan sama sekali yang berhak disembah, ma'bud bihaqqin, atau matlubun bihaqqin, atau mawjudun bihaqqin. Itu dalam kitab apa? Dalam kitab Syekh Daud Al-Fatani, tepi dulu Samin tu. Kita dah bahas dah dalam maratan itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Dua dah.
Hadis yang ketiga, wa tuqimus salata bi isbaghil wudu'i li waqtiha, dan mendiri oleh engkau maf'ulun bih akan sembahyang bi isbaghil wudu'i, dengan wudu yang sempurna. Dengan wudu yang sempurna li waqtiha, li waqtis salah, pada waktunya waktu sembahyang, bi tamami ruku'iha, dengan sempurna rukuknya rukuk sembahyang, ataf wa sujudiha, dan sujudnya sembahyang. Itu sampai situ hadis ketiga. Pada hadis ini kita akan beri syarah macam mana? Beri syarah dengan maksud sembahyang, kita akan membabitkan wudu, akan membabitkan ruku-ruku sembahyang dan syarat-syarat sahnya. Syarah kurang-kurang satu hadis ya. Satu kuliah. Satu kuliah atau hadis. Boleh dah. Dengan syarat ada pengetahuan fiqh ialah yang mendalam. Kalau tak boleh juga. Jadi kita syarah satu hadis. Dalam hadis Nabi SAW sebut wa tuqimus shalah bi isbaghil wudu. Sembahyanglah oleh engkau dengan wudu yang sempurna. Jadi tuan-tuan, wudu yang sempurna ni apa? Itu syarah. Satu kuliah dah. Wa tuaddi zakata bihaqqiha, bihaqqiz zakah, dan menunailah oleh engkau maf'ulun bih akan zakat dengan haknya hak zakat. Satu hadis. Hadis keempat dah. Satu hadis. Lepas tu tegang bab zakat pula. Zakat wajib, ada zakat fitrah, ada zakat harta, zakat lembu, binatang, zakat tanaman dan sebagainya. Kalau sekarang zakat simpanan, kalau pejabat-pejabat mufti berfatwa zakat simpanan, bukan zakat pendapatan. Zakat pendapatan wajib. Dalam mazhab Syafi'i tak ada zakat pendapatan. Dia guna mazhab lain. Hadis yang kelima, wa tasumu syahra ramadhana, dan berpuasa oleh engkau syahra ramadhana, pada bulan Ramadan. 5 dah. Ni hadis kelima. Habis itu ya. Hadis ke-6, wa tahujjal baita, dan berhajilah oleh engkau al-baita, di Baitul Haram, Masjidil Haram, in istata'na, jikalau mampu ia oleh engkau, ilaihi, kepadanya, kepada bait, sabila, mampu akan jalannya. Mana ada bekalan, syarah pula, ada bekalan, nak tinggal anak isteri, ada nafkah cukup. Ini satu hadis dah. Ini hadis yang ke-6. Tadi hadis yang kelima, ni ke-6. Hadis yang ke-7, wa tusalli 12 rak'atan fi kulli yawmin wa lailatin wa hiya sunnati. Sampai situ hadis yang ke-7. Wa tusalli, dan sembahyanglah oleh engkau 12 rak'atan tambis 12 rakaat, fi kulli yawmin wa lailatin, pada setiap malam dan setiap harilah 24 jam. Setiap hari dan malam. Wa hiya sunnati, dan bermula dia sembahyang 12 rakaatan tu sunnati, ialah sunnahku. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-7. Kemudian hadis ke-8, wa thalatha raka'atin, wa tusalli, dan sembahyanglah oleh engkau thalatha raka'atin, akan 3 rakaat, witran, akan witir. Sembahyang witir 3 rakaat, la tatrukha, la nahi, jangan meninggal ia oleh engkau akan salatul witri, ataupun thalatha raka'atin witran. Sampai situ hadis ke-8. La tatrukha, jangan tinggal. Mazhab Syafi'i kalau tinggal tak dosa, tapi dicela syarak, sebab dia sunat muakkad. Hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 pula. Hadis yang ke-9, wala tusyrik billahi syai'a maf'ulun bih, jangan mersyirik oleh engkau dengan Allah akan sesuatu. Habis. Sampai situ hadis ke-9. Hadis ke-10, wala ta'si walidaika, dan janganlah berbuat maksiat oleh engkau akan 2 orang tua engkau, jangan buat dia masalah. Sampai situ hadis 10. Hadis 11, wala ta'kul malal yatimi wala ta'kulir riba. Sampai situ hadis ke 11. Janganlah la ta'kul, kalau kita sambung la ta'kuli malal yatim,
Jangan makanlah oleh engkau akan harta anak yatim buat zalim ataupun ambil harta anak yatim untuk kegunaan kita, tak boleh. Wala ta'kulir riba, dan janganlah engkau memakan akar riba. Wala tashrabil khamra, sampai situ hadis yang ke berapa hari? Ke-12. Dan janganlah engkau meminum akan arak. Habis dah pen pun. Habis dah. Pen pun habis. Aduh. Wala tahlif billahi kadhiban. Ni hadis yang ke-14. Sampai situ hadis ke 14. Tak boleh kok. Wala tahlif, dan janganlah bersumpah oleh engkau dengan Allah, yakni dengan nama Allah, kadhiban. Ai hala kaunika kadhiban. Hal keadaan engkau itu bohong. Benda tak betul disumpah. Kalau sumpah benda tak betul ataupun langgar sumpah, kafarah sumpah lah. Tu hadis yang ke apa tu? Ke 13. Hadis yang ke 13. Lepas tu hadis yang ke 14 pula. Betul tak ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13. Sini tulis 14 dah. Aku silap kira tadi tu. Pertama tadi, okeylah, sampai khairihi wa syarrihi. Lepas tu, wa tashhadu an la ilaha illallah. 7 tu, wa tusalli ithnatai asyarata raka'atan. Okey. Lepas tu 8, solat witir 8. Wala tusyrik billah 9. Lepas tu wala ta'si walidaika 10. Okey. Wala ta'ku malal yatim. Dia 2. Okey. Wala ta'kul malal yatim 11. Lepas tu wala ta'kulir riba 12. Wala tashrabi al-khamar 13. Wala tahlif billah kadhiba 14. Situ. Lepas tu lagi seterusnya, wala tashhad, dan jangan bersaksi oleh engkau akan sebagai syahadat az-zuri, akan sebagai saksi yang bohong, ala ahadin, atas seseorang, qaribin, atas seseorang yang dekat ia seorang tu, au ba'idin, ataupun jauh. Jangan bagi sumpah palsu, dia bagi sumpah bohong atas secara mutlak. Seterusnya, wala ta'mal bil hawa, dan janganlah berbuat ia oleh engkau dengan hawa nafsu. Dia dah satu hadis. Hadis yang ke-16 ni. Lepas tu hadis ke-17, wala taghtab akhaka, dan janganlah mengumpat oleh engkau akan saudara engkau, maf'ul bih, wala taqa' fihi min khalfihi wa qudamihi, dan janganlah meletak oleh engkau padanya, pada akhaka tu, min khalfihi, daripada belakangnya akhaka, wa qudamihi, dan di hadapannya, di hadapan akhaka. Wala taqa' di sini makna apa? Makna fitnah. Wala taqa' di sini maknanya makna fitnah. Okay? Itu hadis yang ke-17. Hadis yang ke-14, wala taqdhif al-muhsanata, dan janganlah menuduh oleh engkau akan al-muhsanata, akan seorang perempuan yang bersuami itu berzina. Wa taqdhif tu terkena pada bertuduh zina. Janganlah menuduh zina oleh engkau akan perempuan yang telah bersuami. Perempuan yang telah bersuami. Tu hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18. Hadis yang ke-19. Wala taqul li akhika ya apa? Ya murai. Janganlah berkata oleh engkau bagi saudara engkau, jangan kata gini, ya murai, wahai orang riak. Fatahbatu amalaka, maka rosaklah oleh engkau akan amalan engkau. Amalaka maf'ulun bi, akan amalan engkau. Sampai situ hadis yang ke
Berapa dah ni? Ke-19. Ke-19 dah. Hadis yang ke-20. Wala tal'ab wala talha ma'al lahin. Janganlah bergurau senda oleh engkau. Wala talha, dan jangan bermainlah oleh engkau ma'al lahi, dengan orang-orang yang lalai. Bermain apa ni? Bermain hiburan lah. Tahu orang-orang lalai. Orang-orang yang lalai. Wala tal'ab, jangan kau main. Wala talha, dan jangan engkau bersenang-senang, berseronok-seronok ma'al lahin, dengan orang-orang yang lalai. Kerana dia akan bawa kepada kita lalai. Tu hadis ke berapa? Hadis ke-20. Hadis ke berapa? Hadis ke-20. Hadis ke-21. Wala taqul lil qasiri ya qasiru turidu bidzalika aibahu wala taskhar ila akhiri. Habis. Wala taqul, dan jangan berkatalah oleh engkau lil qasiri. Wala taqul, jangan berkatalah oleh engkau lil qasiri, bagi orang yang kurang, mana cacat. Kita kata ya qasiru, wahai orang yang ada kurang, wahai cacat oi. Yang mana turidu, berkehendak ia engkau, bidzalikal qaul, dengan demikian perkataan tu, maf'ulun bih, aibahu, akan keaibannya, keaiban al-qasir, keaiban orang tersebut. Sampai situ hadis yang ke berapa dah? 21. Hadis yang ke-22 pula. Wala taskhar min ahadin minan nasi, dan jangan menghinalah ia oleh engkau, min ahadin, daripada seorang pun, minan nasi, daripada manusia. Hadis ke-22. Ini nasihat-nasihat lah tu. Wala ta'man min iqabillahi, dan janganlah merasa aman ia oleh engkau, min iqabillahi ta'ala, daripada azab Allah Ta'ala. Tu hadis yang ke-23. Hadis ke-23. Wala tamshi bin namimati fima bainal ikhwani, dan janganlah berjalan oleh engkau dengan namimah. Yakni dengan jangan berjalan oleh engkau dengan namimah, makna janganlah kamu buat namimah. Namimah apa? Adu domba. Fima, pada barang, aisabata, yang telah sabit ia barang, bainal ikhwani, antara saudara seislam. Jangan kita namimah, mengadu domba. Sampai situ hadis ke-24. Lepas tu watashkura lillahi, dan bersyukurlah ia oleh engkau, lillahi, bagi Allah, ala kulli ni'matin, atas setiap nikmat, kulli jar majrur ni'matin mudhaf ilaih, sifat allati, yang mana nikmat itu, an'ama biha, telah memberi nikmat ia oleh Allah, biha, dengan dia, dengan kulli ni'mah, allati itu, alaika, atas engkau. Nikmat apa? Anggota 7. Ini masuk bab tasawuf. Sampai situ 25. Masuk bab tasawuf. Anggota badan, syukur istilahi ialah sarfu, menguruskan ataupun mengalihkan seluruh 7 anggota ni ke arah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu hadis yang ke-26. Kejap. Hadis yang ke-26. Wa tasbira Kenapa kena tashkuru? Tashkuru lah. Tashkuru lah. Wa tashkuru lillahi. Tu. Ni wa tasbiru, dan bersabarlah ia oleh engkau. Wa bersabarlah ia oleh engkau indal bala'i, ketika kena bala, musibah, ujian, wal musibati ataf, dan juga musibah. Sampai situ hadis yang ke-26. Tasbiru. Tadi tu tashkuru. Zahirnya begitulah bagi dia. Wala taqnat, dan ini hadis yang seterusnya, hadis yang ke-27. Wala taqnat, dan jangan berputus asa ia kamu
Putus asa min rahmatillahi, daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lamu, dan mengetahui engkau, annama asabaka, akan bahwasanya barang, isim anna, barang yang menimpa ia barang akan dikau, itu jawab dia lam yakun. Wa ta'lamu annama asabaka lam yakun. Lam yakun tu jadi khabar anna. Okey, bukan jawab. Bahwasanya barang yang menimpa ia barang akan dikau tu lam yakun, tidak ada sama sekali ia ma tu, tidak sama sekali adalah ia, liyukhti'aka, untuk membuat salah oleh ma tu akan dikau. Yang ni bukannya mari timpa musibah tadi tu, mari timpa bukan. Mari benda yang menimpa engkau tu bukanlah benda tersebut untuk membuat kita berasa salah, kan? Liyukhti'aka, menyalah ia ma asabaka akan dikau. Wa annama akhta'aka, wa anna, dan bahwasanya atau anna, wa anna ma akhta'aka, dan sesungguhnya bahwasanya barang yang membuat salah ia barang akan dikau. Yang membuat salah ia barang akan dikau. Akhta'a yukhtiu, lam yakun, tidak sama sekali adalah ia ma tu, liusibaka, untuk menjadi musibah ia ma akan dikau. Jaga tu. Sampai situ hadis 30. Hadis 29. 29 pula, 27. Sampai situ. Habis. Faham? Jangan putus asa dengan rahmat Allah lah. Putus asa dengan rahmat Allah, hukum dia haram. Lepas tu hadis yang seterusnya, hadis yang ke-28, wala tatlub sukhtar rabbi biridal makhluqina. Wala tatlub, jangan menuntut oleh engkau, maf'ulun bih, sukhtar rabbi, kemarahan, kemurkaan Tuhan, biridal makhluqina, dengan redha segala makhluk. Itu hadis yang ke berapa? Hadis yang ke-28. Janganlah buat benda haram dalam keadaan benda haram tu manusia suka, manusia redha, tapi Allah Ta'ala tak redha buat benda tu. Benda tu haram, manusia jahil, tak tahu benda tu haram. Tapi kalau kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, masa muka orang tu, tak suka dia kepada kita, benci dia kepada kita, tak apa hak tu. Sebab apa? Ni hadis dia, wala tatlub sukhtar rabbi biridal makhluqin. Ataupun kaedah ulama' dah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada taat kepada makhluk sama sekali untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ke-28. Hadis yang seterusnya, wala tu'athir ad-dunya 'alal akhirati, sampai situ. Sampai itu hadis yang ke-29. Janganlah melebihi ia oleh engkau akan dunia, alal akhirah, atas akhirat. Ringkas ya, mengutamakan dunia ke atas akhirat. Wa idza sa'alaka akhukal muslimu mimma indaka fala tabkhal alaihi. Ini hadis yang ke-30. Sampai situ hadis ke-30. Wa idza sa'alaka, dan apabila meminta ia akan dikau, maf'ul fa'il, akhuka, oleh seorang saudara engkau yang Islam, al-muslimu, sifat akhuka, mimma, daripada barang, indaka, ay mimma thabata indaka, daripada barang yang telah sabit ia barang, indaka, di sisi engkau. Yang ni dia minta sesuatu yang kita miliki. Bila dia minta, maka kita tu ada benda tu, maka fala tabkhal alaihi, dan janganlah engkau bakhil atas dia, atas muslim tadi. Mana berilah. Sifat Nabi SAW, orang minta dia beri kalau boleh beri, hatta baju dia sekalipun. Hadis yang ke-31, wanzur fi amri dinika, lihatlah oleh engkau pada urusan agama engkau, ila man fawqaka, kepada orang yang di atasmu. Lihatlah oleh engkau akan urusan agamamu, dalam urusan agama engkau, lihat ila man fawqaka, ay ila man thabata fawqaka, kepada orang yang telah sabit ia orang, fawqaka, di atas engkau.
Wa fi amri dunyaka, dan pada urusan dunia, lihatlah pada urusan dunia, ila man huwa dunaka, ai ila man huwa sabitun dunaka. Bagi orang yang bermula dia man itu sabit ia dunaka, di bawah engkau. Mana apa? Tengoklah urusan agama, urusan akhirat tu dengan orang yang lebih tinggi pada engkau, orang yang lebih soleh pada engkau, supaya kita targhib pada dia. Kita nak buat macam dia lebih lagi. Dan bila urusan dunia, tengok orang yang lebih bawah, supaya apa? Supaya kita tak terkejar-kejar dunia, dan supaya kita bersyukur apa yang kita ada. Habis. Sampai itu. Tu hadis 31. Hadis yang ke-32. Hadis dia, wala takzib. Sampai itu ya. Itu hadis 32. Wala takzib, jangan bohong oleh engkau. Tu. Lagi hadis yang ke-33. Hadis yang ke-33, apa dia? Iaitu wala tukhalitis sultana, dan jangan bergaulah oleh engkau akan sultan. Kerana apa? Kerana kalau bergaul dengan sultan, sehingga akan rapat sungguh, sehingga akan kita nak betul benda salah yang sultan buat pun tak sanggup, kerana dia beri kepada kita harta, pangkat. Bahaya. Tu hadis yang ke-33. Hadis yang ke-34 pula, wada'il batila, dan hendak tinggallah engkau akan kebatilan, benda tak betul. Wala ta'khudh bihi, dan janganlah engkau ambil bihi, dengan dia, dengan batil, dengan benda yang batil tersebut. Sampai situ hadis yang ke-34. Hadis yang ke-35, wa idza sami'ta haqqan fala taktumhu. Apabila mendengar oleh engkau maf'ulumih akan benda kebenaran, fala taktumhu, niscaya jangan menyembunyi oleh engkau hu, akan dia, akan haqqa. Jangan sembunyi, bahkan sebarkan. Tu hadis yang ke-34. Hadis yang 35, itu hadis yang ke-35. Hadis yang ke-36 pula. Apa dia? Wa'addib, addaba yu'addibu ta'diban. Wa'addib, dan hendak mengajar adablah oleh engkau. Itu akhlak. Wa ahlaka, akan isteri engkau. Wa waladaka, dan anak engkau. Ajar adab. Ta'dib, addaba yu'addibu ta'diban. Bima yanfa'uhum, mengajar tu bima yanfa'uhum, dengan barang, dengan perkara yang memberi manfaat ia barang, hum, akan mereka itu ahlaka wa waladaka, indallahi, di sisi Allah, wa yuqarribuhum, dan mendekatkan ia akan Allah Ta'ala, akan mereka itu ahlaka wa waladaka, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu hadis yang ke hadis apa tu? 36. Ni bab ilmu kekeluargaan pula. Kena belajar lah tu. Ilmu kekeluargaan. Nak mengajar apa? Lagi tak sebut dah. Mengajar fardu ain, mengajar haid nipah, mengajar cara semayang, mengajar cara mandi wajib, mengajar cara syahadah, mengajar makna syahadah. Tu wajib tu. Tak buat tu, dituntut di akhirat nanti. Siapa suruh nikah? Gitu. Habis 37. Wa ahsin ila jiranika, dan berbuat baiklah oleh engkau ila jiranika, kepada jiran engkau. Sampai situ. Tak habis. Ila jiranika wala taqta' aqaribaka, dan jangan memutus oleh engkau akan kekeluargaan kerabat engkau, wa dha rahimika, dan orang yang punya silaturahim dengan engkau. Itu keluarga lah. Rahimika, yakni dikeluar dalam satu rahim. Kekeluargaan, keluarga yang keluar dalam satu rahim yang sama. Keluarga lah, adik-beradik, adik abang, adik abang kakak. Wasilhum, dan hendak hubunglah ia oleh engkau akan mereka itu aqaribaka wa dha rahimik. Sampai situ hadis dia. Hadis yang ke-38, wala tal'an, janganlah kamu melaknat ahadan, akan seseorang. Laknat ni masuk kutuk lah, kutuk sekali. Min khalqillahi, ay min makhluqillah. Ni panggil min itlaqil masdari wa iradati ismil maf'ul. Sampai itu. Min khalqillahi ta'ala. Habis. Tu hadis yang ke berapa? Itu hadis
Tu, sekejap. Tadi wala taqta' tu sambung kan? Wala taqta' sambung. Yang wala tal'ani hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38. Lepas tu hadis ke-39 pula. Nak terakhir ni. Hadis yang ke-39, wa akthiri tasbiha, dan memperbanyaklah oleh engkau. Akthara yukthiru buang ya, akthir. Memperbanyaklah oleh engkau akan at-tasbiha, tasbih, ataf. Itu maf'ulun bih lah. Ataf wa tahlila dan tahlil, la ilaha illallah, wa tahmida dan tahmid, alhamdulillah, wa takbira dan takbir, Allahu akbar. Wala tada', dan jangan meninggal oleh engkau qira'atul Qur'ani, akan bacaan Quran. Bacaan Quran yang betul. Ni baca Quran rajin. Guru tak ada. Baca semua salah. Syok sendiri baca. Baca rajin tu sejuzuk sehari, tapi salah belaka. Sebab apa? Tidak ada guru. Kena ada guru, tidak memadai. Dengar tali keset ya, tak memadai. Kena cari guru. Guru Quran ni kena cari sampai tua, sampai mati. Ilmu ni sampai mati. Jadi guru Quran ni yang teguh kita ni pun kena ada sampai mati. Pesan Ustaz Azhar, Pensyarah Yuniza, guru Quran ni kena ada sepanjang hidup. Bukannya waktu kecil tu ya, tu berasa pandai macam diri. Tak lengkap lagi. Jadi jangan jadikan Quran itu hujjatan alaika, tapi jadi hujjatan lana. Macam mana jadi hujjatan lana? Hujjah yang menyokong kita dengan baca dengan betul ketika berguru. Kalau hujjatun alaika, tu kena laknat dengan Quran, baca salah semua. Dalam kitab tajwid sebut apa? Mad asli kalau lebih 2 harakat haram. Mad asli. Kurang 2 harakat haram juga. Mad asli berapa? 2 harakat. Macam mana 2 harakat? Bergurulah. Mad lazim, baca kurang 6 harakat, haram. Baca kurang 6 harakat, haram. Waladdallin, tak cukup tu. Macam mana 6 harakat? Bergurulah. Gitu. Bukan kepala otak 6 harakat, rasa panjang ni 6 harakat kepala otak. Ini tak payah gitu. Tu wala tada' qira'atul Qur'ani ala kulli halin, atas setiap keadaan. Ni masih lagi dalam satu hadis Hadis gua apa ni? Hadis ke-39 lagi. Illa an takuna junuban, melainkan adalah engkau itu berjunub. Tu tak boleh lah. Itu hukumnya ni junub ni hadap besar. Sama ada keluar air mani ataupun haid tu, tapi haid tu bukan junub lah dia panggilnya. Junub ni biasa keluar air mani. Maka tu haram baca Quran dengan niat Quran, ataupun niat Quran dan selain Quran. Kalau dia niat zikir ataupun tidak niat apa-apa, sah, boleh. Dan hadis yang terakhir, tak habis lagi. Ini masih lagi dalam hadis 39. Wala tada' hudural jumu'ati, dan janganlah meninggal oleh engkau akan hadis sembahyang Jumaat, wal jama'ati, dan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni kalau tidak ada uzur. Ni tak ada uzur, tak pergi juga. Apa main game? Jeng. Waduh. Wal aidaini, dan juga 2 sembahyang hari raya. Jangan tinggal. Wala tada', mujuh ni hadis dhaif. Kalau hadis sahih, jadi wajib lah. Al aslu fil amri al wujub. Ni nahi. Al aslu fil nahi haram. Mereka ada dalil. Mazhab Hanafi wajib sembahyang 2 hari raya. Kita sunat muakkad. Lepas tu hadis terakhir. Ini baru hadis terakhir. Wa'udhur, dan lihatlah oleh engkau, maf'ulun bih, kullama lam tarda, akan perkara, setiap perkara yang lam tarda, yang tidak sama sekali redha ia oleh engkau. Ayyuqala. Lihatlah oleh engkau akan setiap, kulla maf'ulun bih, ma mudhafu ilaih, ma mausuliyah. Lam tarda, yang tidak sama sekali redha oleh engkau. Ayyuqala. Ayyuqala ta'wil masdar maf'ul bih tarda. Yuqala dhamir mustatir kembali kepada ma. Lihatlah oleh engkau akan setiap perkara yang tidak redha dan sama sekali oleh engkau, akan bahawa berkata, akan bahawa dikatakan laka bagi engkau, wa yasna'a. Jadi uzur, lihatlah oleh engkau setiap kullu ma sini
kena kepada umum. Sama ada perbuatan atau perkataan. Umum. Lihatlah oleh engkau, tindik balik, muhasabah balik setiap barang, yakni setiap perbuatan atau perkataan yang tidak engkau redha. Yang tidak engkau redha akan dikatakan kepada engkau. Tengok balik, tindik balik setiap benda perkataan atau perbuatan yang mana kita tak redha orang kata, itu kita buat. Faham? Tu. Lepas tu, wa yasna'a atau pada ayyuqala. Wa yasna'a sana'a yasna'u wa yusna'u. Tidak redha bahawa dikatakan kepada engkau wa yusna'u bika, dan diperbuatkan bagi engkau. Mana? Kita kena tengok balik setiap benda yang kita tidak redha, benda tu dikatakan kepada kita dan benda tu dinisbahkan perbuatan pada kita. Gitu. Wa yusna'u bika. Yang diperbuatkan akan ma tu bika kepada engkau. Penisbahan buat benda tu kepada engkau. Kena tengok balik katanya. Benda yang kau tak redha lah. Fala tarda bihi, maka jangan redha oleh engkau. Asalnya tarda ada alif, jadi la nahi, jazamnya dengan hadfu al-alifi, iaitu haraf ilat. Bihi dengan dia, dengan mah. Li ahadin, bagi salah seorang daripada kalian. Mana salah seorang, mana-mana orang lah. Kamu tak redha benda yang tadi tu berlaku pada salah seorang daripada orang Islam. Li ahadin, mana-mana lah. Li ahadin tu umum sebab nakirah. Wala tasna'hu bihi, dan janganlah buat oleh engkau akan dia, akan ma lam tarda tu, barang yang kau tak redha tu, bihi. Wala tasna'hu. Okey. Wala tasna'hu, hu tu balik pada ahadin. Dan janganlah buat oleh engkau akan salah seorang, yang ini salah seorang daripada mana-mana orang, bihi dengan dia, dengan malam tarda, dengan perkara yang kamu tak suka daripada perbuatan dan juga perkataan tu. Jangan buat benda yang kamu tak suka. Kita buat pada benda lain, kita buat kepada orang lain. Tu. Wanzur kullama lam tarda ayyuqala laka wa yasna' bika wa yusna' bika fala tarda bihi bi ahadin wala tasna'hu bihi. Fala tarda, maka janganlah engkau redha. Bi ahadin bihi ay bima lam tarda ay yuqala laka wa yusna'a bika tu. Ni syahid bagi Syu'abul Iman yang terakhir ni. Hadis ni. Syu'abul Iman yang terakhir tu dia kata apa? Wahbub linasin ma tuhibbu li nafsika. Cintailah manusia akan perkara yang kamu suka kepada diri kamu sendiri. Jadi gini. Lihatlah oleh engkau setiap perkara yang tidak sama sekali engkau redha bahawa dikatakan kepada engkau. Mana kalau orang kata tu pada kita, kita tak suka. Tengok balik, kita ada buat lagi tu. Faham tak? Lihatlah oleh engkau maf'ulun bih kullama lam tarda, setiap perkara yang kamu tak redha, maf'ulun bih bagi tarda, tidak redha ayyuqala, bahawa dikatakan kepada kita, kepada engkau. Lihat balik, ada tak kita cakap benda yang mana kita tak redha, perkataan tersebut diungkapkan kepada kita. Wa yusna'u bika, dan satu perbuatan yang dibuatkan kepada kita. Ada tak benda yang kita buat, satu perbuatan yang mana kita tak redha kalau benda tu dibuat atas diri kita. Maka baru dia kata fala tarda bihi li ahadin, maka janganlah engkau redha bihi dengan dia, dengan ma lam tarda tu, di ahadin, kepada orang lain, salah seorang orang lain. Jangan kamu redha. Dan bukan setakat tak redha, wala tasna'hu, janganlah buat oleh engkau hu akan dia. Akan ahadin tu, bihi dengan dia, dengan malam tarda, dengan perkara yang tidak kamu redha di sebuah perkataan dan perbuatan pada orang lain. Tu sampai situ hadis 40. Hadis 40. Habis Lepas tu barulah jawab Salman. Bahkan qala Salmanu, telah berkatalah oleh Salman.
Salman pun kata radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan meridai ia Allah Ta'ala daripada Nyonya Salman. Maka Salman kata qultu. Salman kata, yang dia ni kata qultu. Tu qala Salman radhiyallahu ta'ala anhu qultu ya Rasulullah. Lah berkata oleh aku Salman, wahai Rasulullah. Rasulah munada wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Dia kata, ma thawabu hadhil arba'ina hadithan. Apakah pahala 40 hadis ni? Kalau hafal ni. Qala alaihi salam. Dia hadis dhaif. Kita kata tadi ni dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Hadis ni hadis dhaif. Tak silap ni musassal yang kita pernah dapat. Kena tengok semula lah. Qala alaihi salam, telah berkatalah, telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi ba'athani. Jadi waw tu waw haraf qasam, demi Tuhan. Demilah demi. Demi yang membangkitkan akan daku. Siapa dia? Allah Ta'ala. Bil haqqi, dengan sebenar. Allazi ay wallahi allazi ba'athani, yang telah membangkit ia allazi ni maf'ulun bi akan daku, bil haqqi, dengan sebenar. Nabiyan, ba'athani nabiyan, maf'ulun bih kedua, sebagai nabi. Noktah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha, Allah isim inna, khabar, yahsyuruhu, membangkit ia Allah, hu akan ia. Kata apa ni? Akan orang yang hafal lah, man hafidha arba'ina hadisan tu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma'al anbiya'i, seperti mana disebut tadilah, beserta dengan para nabi, ataf wal ulama'i, dan para ulama. Wa man ta'allama hadhihi al-arba'ina hadithan, dan barang siapa belajar ia barang siapa akan 40 hadis ni yang sekarang kita belajar. Wa 'allamaha, dan mengajar pula ia man akan arba'ina hadithan, maf'ulun bih kedua, an-nasa, akan manusia. Jawab, kana zalika, adalah demikian itu, zalika ta'allum wa ta'lim, itu khabar, khairan, khabar kana, lebih baik, min ayyu'tid dunya, bukan ayyu'ta ad-dunya, bahawa diberikan, akan naik fa'il dunia, bahawa diberikan dunia, wa ma fiha ay wa ma thabata, dan barang yang telah sabit ia barang, fiha ay fi dunia, seluruh isi dunia tu diberikan pada dia. Hafal 40 hadis ni lebih bagus. Hafal, bukan hafal, belajar lagi pula mengajar. Tu. Fama intaha al-hadis. Habis. Habis, selesai. Fama'na, maka Syekh Nawawi berkata, fama'na qawlihi alaihi salam, qawlihi sallallahu alaihi wasallam, maka bermula makna sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna tu mubtada, qawli mudhafu ilaihi, mudhafu ilaih. Apa dia kata tu? Ni maqul qaul, man hafidha ala ummati, barang siapa yang hafal ia barang siapa atas umatku. Maksud dia man naqala ilaihim bi tariqit takhriji wal isnadi. Bukan apa saja ni. Hafidha ni dengan makna apa? Hafidha ni, hafidha dengan makna man naqala, barang siapa yang menukil ia barang siapa, ilaihim, kepada mereka itu an-nas, bi tariqit takhriji, dengan tariq, dengan kaedah, dengan cara at-takhrij, takhrij hadis lah, wal isnadi, dan menyampaikan hadis secara riwayat, isnad, sanad sebut. Takhrij hadis, mengeluarkan hadis. Ataupun ada istilah lain, bi tariqit takhrij, dengan makna menyampaikan hadis, mengeluarkan hadis beri ke orang. Tu takhrij. Wal isnadi, dan isnad ni kita tengoklah sanad dia ni sampai ke mana, hadis marfu' ke maqtu' ke apa. Jadi kita nukilkan hadis itu kepada manusia dengan jalan takhrij wal isnad. Wa illam yahfazil lafza, meskipun royahnya wa illam yahfazi, meskipun tidak sama sekali menghafal ia seorang, maf'ul bi al-lafza, akan lafaz hadis, ay lafzal hadis. Al-lafza bermakna lafzal hadis, akan lafaz hadis, walaupun tak hafal. Tapi dia riwayat secara maknan, dia terangkan apa makna hadis itu. Tu takhrij wal isnad. Ada bi tariqit takhrij wal isnad. Walam ya'rufil makna. Ni semata-mata bawa keluar takhrij wal isnad,
walaupun tak hafal, walam ya'rifil makna, walaupun sama sekali tidak tahu ia barang siapa tu akan makna, walaupun tak tahu makna. Kerana apa? Idh ta'liliyah, kerana bihi dengan dia, dengan tariqut takhrij wal isnad tu, yahsulu intifa'ul muslimina, hasillah ia oleh manfaat sekali orang Islam. Boleh jadi orang yang dengar tu orang yang faqih, dia mendapat satu hukum. Idea kita ni tak tahu apa, dapat juga pahala. Sampailah bagi apa? Kalau orang dakwah ada guna apa dia? Sampailah hadis walaupun satu ayat. Sampailah daripada aku walaupun satu ayat hadis tu. Sampai hadis korang walaupun kita tak faham, tapi boleh jadi orang tu faham lebih daripada kita sebab dia orang alim. Contoh. Bikhilafi hifzi ma lam yunqal ilaihim, berbeza ayuh wa hadha wa dhalika thabitun bikhilafi, bermula demikian itu sabit ia dengan bezanya bikhilafi hifzi ma lam yunqal, berbeza bagi orang yang hafal barang akan barang, idhafat masdar kepada maf'ul hifzi ma, menghafal akan barang sini pada lafaz-lafaz hadis itulah lam yunqal. Hifzi hanya menghafal barang ni kepada lafaz hadis yang lam yunqal, yang tidak sama sekali dinukilkan akan dia akan ma, yang tidak disampaikan akan dia akan ma ilaihim kepada mereka itu manusia. Mana orang yang semata-mata hafal saja tak termasuk dalam hadis ni. Itu. Jadi man hafidha arba'ina hadithan, maksud dia ialah kita sampai mengajar ke orang hadis tu walaupun tak hafal, walaupun tak tahu makna, masuk dah kategori hadis ni, dia masuk syurga, dikumpulkan bersama para anbiya. Tapi kalau dia hafal bukan takat 40 hadis, sunnah sitah, tapi satu pun dia tak pernah menyampai pada orang, maka dia tak termasuklah hadis ni. Lepas tu dia kata kadza ay kadzal mazkuri, begitulah yang tersebut, nukila dinukilkan akan dia akan al-mazkur anil azizi, daripada Syekh al-Azizi radhiyallahu subhanahu wa ta'ala. Tu Thumma al-muradu, kemudian bermula perkara ini kehendaki biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kataan dia macam ni, wa tusalli 12 rak'atan fi kulli yawmin wa lailatin tu. Perkataan tu sampai situ. Tadi ada hadis, sembahyanglah kamu sembahyang 12 rakaat pada setiap hari dan malam. 12 rakaat. Maka mana hadis itu, apa dia murad dia? Ialah ma bayyanahu an-Nasa'i an ummi Habibata, ialah khabar, barang yang telah menerang akan dia akan barang oleh Nasa'i daripada Ummi Habibah. Apa dia? Wahwa, apa 12 rakaat tu? Wahwa, dan bermula dia 12 tu, ataupun wahwa, bukan, wahwa tu kembali kepada ma bayyanahu, tu lebih tepat. Khabar 4 rakaatin qabla adh-dhuhri. Ni siapa nak beramal dengan hadis ni, maksudnya apa dia tu? 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'atani ba'dahu, dan 2 rakaat selepasnya zuhur, wa rak'atani qabla al-'asri, dan 2 rakaat sebelum asar, wa rak'atani ba'da al-maghribi, dan 2 rakaat selepas maghrib, wa rak'atani qabla salati al-'isya'i, dan 2 rakaat sebelum salat isya', thumma bih. Habis situ tak masuk sembahyang subuh Ni yang masuk dalam hadis ni masuk dalam hadis ni. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum asar maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Ni maksud hadis ni dia kata. Tapi kalau sunat muakkad yang rawatib sungguh tu, sembahyang subuh 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, selepas zuhur sebelum subuh ataupun sunat subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, asar 4 rakaat tidak muakkad, lepas tu maghrib, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat, 10. Itu muakkad. Lain pada tu ghairu muakkad. Jumlah muakkad dengan ghairu muakkad rawatib 22 rakaat. 10 yang muakkad, 12 yang ghairu muakkad. Thumma zada syaikhu, kemudian telah menambahlah fa'il oleh syekh. Siapa syekh tu? Abdul Mun'imi, badal oleh Abdul Mun'im,
maf'ul bih baitan wahidan, akan bait yang satu, dia tambah satu bait lagi. Fi salati, kan dulu mukadimah dia sebut dah, Syekh Bali sampai situ ya tadi, tapi ditambah oleh Syekh Mun'im beberapa tempat, antaranya mukadimah dekat akhir lah. Fi salati, pada salah ni selawat, li raja'il qabuli, supaya mengharapkan penerimaan. Itu idhafat masdar kepada maf'ul, raja'il qabul. Faqala, maka berkatalah ia Syekh Abdul Mun'im, thumma salatu ala nabi Muhammadin wal ali was sahbil ladhi yuhasyamu. Thumma salatu, kemudian bermula rahmat ala nabi. Kalau rahmat tu salat tu disebut Allah, rahmatlah kita terjemahnya. Salah itu ala nabi, ke atas nabi, Muhammadin badal, iaitu Muhammad, wal ali ataf ala, dan juga ataf nabi, ai ala al ali, ke atas keluarga nabi, was sahbi, dan sahabatnya, alladzina, yang mana mereka semua tu yuhasyamu, dihormati akan mereka itu alladzina. Asalnya yuhasyamuna lah, asalnya yuhasyamuna lah, kerana nak ra'i aik jamak katanya alladzina, tapi ni sebabkan darurah syai'. Fa yuhasyamu, maka bermula lafaz yuhasyamu itu bi dhammi ay maqru'un khabar, dibacakan akan dia akan yuhasyamu bi dhammil ya'i, dengan dhammah ya, wa fathil ha'i, dan fathah ha, yuhasyamu, wa tasydidis shini, dan tasydid shin, wa yuhasyamu. Mabniyun, khabar kedua. Lagi pula mabniyun, dimabnikan akan dia akan yuhasyamu lil maf'ul, maknanya fa'il dia buang. Ai, yakni apa maksud dia yuhasyamu ni? Yakni yuj'alu sahbu, dijadikan akan sahabat tu mithlal khadami, seumpama khadam, seumpama pelayan. Yuj'alu sahbu, dijadikan sahabat tu seperti mithlal khadam, seumpama khadam lah, kita khidmat pada dia, kita ni pelayan dia. Wal iyali atah, dan keluarga. Wal iyali wal bukan. Betul lah. Wal iyali, dan al iyal, keluarga. Okey, kita buatkan sahabat ni seperti kita layan dia, dan seperti keluarga, wal iyali wal qarabati, dan juga kerabat, indan nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia bukan keturunan Nabi, tapi kita buat seolah-olah begitu. Itu kehormatan kita pada sahabat tu. Wa ghalibuhu, dan bermula ghalib mereka itu sahbi, sahabat tu, ja'u khabar, telah datang mereka itu min makanin ba'idin, daripada tempat sifat yang jauh ia makan. Fa inna Salmana, maka sesungguhnya Salman, Sayyidina Salman radhiyallahu ta'ala anhu, min ay sabitun, ataupun sabitun, sabit ia, maujudun, ada ia, min ardi, ataupun maji'un, datang ia, min ardi Faris, min ardi Farisa, daripada bumi Parsi, jauh Parsi, dekat Iran, Persia. Orang Persia lah sekarang. Wasuhaiban, dan Suhaib, Sayyidina Suhaib, minar Rumi, daripada Rum, wa Bilalan, dan Bilal bin Rabah tu minal Habasyati, daripada Habsyah. Habsyah ni Ethiopia orang kata. Ethiopia jauh. Wa afrada okey, ni dibahas ni. Wa ufrida, ataupun kita boleh baca wa afrada, boleh. Kalau wa afrada hadzal fi'la, kalau ufrida hadzal fi'lu. Kalau hadzal fi'lu tu badal, hadza tu naib fa'il. Kalau afrada, hadza tu maf'ulun bih, afrada al-musannif. Afrada Abdul Mun'im tadi. Wa ufrida, dan dimufradkan akan hadzal fi'lu, akan fi'il ni yuhasyamu. Sedangkan patutnya jamak. Kenapa dia apa? Dimufradkan. Kerana maf'ul ajlih nazaran li lafdhis sahbi, gitu. Kerana melihat kepada lafaz sahbi. Sahbi tu lafaz dia lafaz isim mufrad. Lafaz dia tu. Wa jam'u lafaz isim mufrad li lafdhis sahbi wa jumi'a, gitu. Wa jumi'a ismul mausul, dan kenapa kita jamakkan isim mausul ni?
Ismu inayah fa'il al-mausuli mudhaf ilaih. Kerana maf'ul ajlih. Nazaran, kerana melihat li ma'nahu, kepada maknanya, makna sahbi. Tu jawapan dia. Bagus juga ni. Jadi tak perlu yuhashamuna. Tapi kalau yuhashamuna boleh gitu. Cuma kenapa dipendekkan? Kenapa mufradkan? Pertamanya lafaz sahbi. Sahbi tu isim mufrad. Lafaz dia lafaz mufrad, makna jamak. Macam al-insan. Al-insan lafaz mufrad tapi makna jamak al-insan. Bukan. Contoh kita al-arab. Al-arabu. Al-arabu isim mufrad. Mufrad dia bukan jamak Arab, tapi makna jamak. Dalam Arab itu makna golongan Arab. Golongan Arab ni banyak orang. Al-qaumu lafaz mufrad tapi makna jamak. Al-qaumu kaum. Kaum ni mufrad, perkataan tu mufrad tapi makna dia banyak orang ni, kaum ni. Banyak orang masuk dalam al-qaum. Tu. Li makna wa bih wa inna ma ata bi hadzal baiti, hanya sahaja membawa datang ia Syekh Mun'im bi hadzal baiti, dengan bait ini li ajli salati, kerana semata-mata untuk selawat ala sayyidina Muhammadin, atas sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ali Muhammad. Semata-mata tu. Nak tambah semata-mata nak selawat saja. Liqaulihi, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, law anna 'abdan, bahwasanya jikalau bahwasanya seorang hamba, anna 'abdan isim anna, khabar anna, jaa telah datang ia hamba, yaumal qiyamati pada hari kiamat, bihasanati ahli dunia, dengan kebaikan-kebaikan ahli dunia, penghuni dunia, penduduk dunia. Walam yakun fiha salah, dia banyak buat benda baik, tapi tak ada padanya pada hasanat tu as-salatu, isim yakun muakhar, fiha ta'alluq satu mahzuf, khabar yakun muakhar, muqaddam. Tak ada pun selawat dalam kebaikan yang dia buat tu. Law anna 'abdan jaa yaumal qiyamati bihasanati ahli dunia walam yakun fiha salatu alayya, selawat ke atasku, tak ada pun selawat ke atasku, maka niscaya ruddat alaihi, ditolak akan dia, akan hasanati ahli dunia, amal kebaikan ahli dunia yang dia buat, walam tuqbal, dan tidak sama sekali diterima. Macam tu pula. Macam doa lah. Doa tak ada selawat, tak ada puji Allah, tolak. Dan kalau ada puji Allah dan selawat pun belum tentu diterima, sebab kita punya sikap ada banyak syubhat. Tu disebut dalam kitab Tuhfatul Murid. Wa qala Ali, habis itu hadis dia. Batu wa qala Ali ibn Abi Talib, dan telah berkata oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, man salla ala Muhammadin, barang siapa yang berselawat, ia barang siapa ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam Jami'us Saghir pun ada. Tapi daripada Ali tu, dalam Jami'us Saghir tu lafaz lain. Kita baca dulu. Sayyidina Ali kata apa? Lepas tu kita tengok hadis apa? Sayyidina Ali, perkataan Sayyidina Ali dalam Jami'us Saghir macam mana. Dia kata macam mana? Man salla ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, dan siapa-siapa yang berselawat atas Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, berselawat mi'ata marratin, selama sebanyak 100 kali. Qadallahu ta'ala lahu ayliman mi'ata hajatin, niscaya memakbullah oleh Allah Ta'ala baginya, bagi man akan 100 hajat. Okey, tu perkataan Sayyidina Ali lah kitab ni. Perkataan kalau dalam kitab Jami'us Saghir, dia sebut begini. Ad-du'a'u mahjubun, doa itu terhijab. Anillahi, daripada Allah. Hatta yusalliya, sehingga selawat ia seorang tadi ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, wa ala ahli baiti, dan keluarga Nabi. Tu situ ya. Tak ada pun qadha hajati apa semua tu. Tapi nak katanya, walaupun kita kata hak ni dari sudut riwayat kena tengok lain, wallahu a'lam, tapi dari sudut selawat memang hakikat dia memakbulkan hajat. Selawat sebanyaknya. Wa qala Ali, lebih selesai. Wa fil hadithi, dan pada hadis. Pada hadis apa dia? Ada disebut hadis ma'rifatu. Tu hadis dia tu. Ma'rifatu ali Muhammadin.
Mengetahui, bermula mengetahui, mengenal akan keluarga Muhammad. Ma'rifatu mubtada, ali mudhaf ilaih. Idhafat masdar kepada maf'ul. Muhammadin mudhaf ilaih. Khabar bara'atun, ialah satu kelepasan minan nari, daripada neraka. Wa hubbu ali Muhammadin, dan mencintai akan keluarga Nabi. Jawazun 'ala sirati, dapat melepasi atas sirat. Wal wilayatu li ali Muhammadin. Wal wilayatu li ali Muhammadin, dan wal wilayatu li ali Muhammadin, dan menjadikan keluarga Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin. Wilayah, kewalian, pemimpin lah. Dan bermula kepimpinan, kewilayahan bagi Nabi, bagi keluarga Nabi itu amanun khobar, ialah keamanan minal azabi, daripada azab. Nokta situ ni kena cek balik status hadis, sini tak ada. Boleh jadi dhaif, boleh jadi hasan, boleh jadi sahih, boleh jadi maudhu', boleh jadi belaka. Kalau sahih kita kata sahih, hasan kita kata hasan, dhaif kita kata dhaif, maudhu' kita kata maudhu'. Kalau ada khilaf antara maudhu' dengan dhaif, kita pilihlah mana-mana. Sebab ni dia panggil ijtihadi status hadis. Ni kena cek lah hadis tu kalau nak cek. Itulah penutup dia dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun kata fanas'alullaha, maka memintalah oleh kita maf'ulun bi akan Allah Ta'ala. Ta'ala tu fi mahali nasbin hal. Hal kerana Allah Ta'ala maha tinggi. Meminta apa? Ta'wil masdar maf'ulun bi, ayyaj'alana, bahawa menjadi ya Allah akan kami semua, akan kita ni, minal ladzina, daripada orang-orang, yastami'una al-qawla, yang mendengar ia oleh mereka itu, alladzina akan maf'ulun bi al-qawl. Al-qawl di sini Allah Ta'ala lah, perkataan yang mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendengar perkataan. Itu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut perintah dia. Fayattabi'una ahsanahu, dan mengikuti ia oleh mereka itu alladzina ahsanahu, akan perkara-perkara yang paling baik di antaranya. Paling baiknya qaul. Boleh rujuk situlah. Ini dalam surah Az-Zumar ni. Dia panggil dalam balaghah iqtibas. Dalam balaghah dia panggil apa? Iqtibas. Ambil celuk Al-Quran, jadikan perkataan gitu. Ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ataf ayyaj'alana wa ayyarzaqana wa ayyarzuqana, dan bahawa memberi rezeki ia akan kami oleh Allah. Maf'ul bih kedua, al-ilma, akan ilmu. Amin. Wa amalahu, dan beramal akan dia akan ilmu. Dhafat masdar kepada maf'ul. Wal mauta, dan juga mati, ala dinil islami, di atas agama Islam. Wa dukhulis salami, ay wal mauta ala dukhulis salam, dan mati atas masuk as-salam, iaitu as-salam, salah satu nama syurga, Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam ila akhirih. Jadi as-salam, Darussalam, nama syurga. Habis amina, ay istajib du'ana, itu isim fi'il amar. Istajib du'ana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Selesailah pembacaan kitab kita Qami'ut Tughyan ala manzumati Syu'abil Iman. Sebanyak tabak ni 28 muka surat, 31 majlis, lebih kurang sebulan saja kita baca. Mudah-mudahan mendapat manfaat daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Nasihat-nasihat dia, Syu'abul Iman yang dikemukakan. Dan insya-Allah taala kita sambung pula pada sesi yang seterusnya. Esok kita tak ada lah, esok rehat sekejap. Lusa kita sambung. Oh, lusa tak boleh pula. Boleh. Lusa kita sambung dengan kitab yang baru, mana tak tahu kitab tu yang kita post dalam Facebook tu lah. Apa nama dia? Ingat lah. Al-Futuhatul Ilahiyah. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani juga, Al-Futuhatul Ilahiyah. Boleh cek dalam PDF ada.
Tu tak dijual di mana-mana, PDF aja ada. Al-Futuhatul Madaniyah. Al-Futuhatu Al-Madaniyah nama dia. Itu Syu'abul Iman yang lagi ringkas daripada Qami'ut Tughyan. Jadi Syu'abul Iman episod kedua lah pula. Tapi itu lebih ringkas daripada Qami'ut Tughyan. Kita boleh kata dia tu 2/3 daripada Qami'ut Tughyan. Dia lagi sikit lah. 2/3 ataupun kita kata 1 atau kita kata 4/6. 4/6 berapa? 2/3 sama. 2/3 lah. InsyaAllah ta'ala kita mula hari Sabtu pagi seperti biasa. Sebelum kita pisah macam biasalah, atau kalau khatam kitab ni, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah 7 kali, Surah Al-Ikhlas 7 kali, Surah Al-Falaq 7 kali, Surah An-Nas 7 kali, Tahlil 100 kali, kepada musannif kita secara khususnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, secara khususnya kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia ataupun hidup, dan secara umumnya kepada seluruh orang Islam, insya-Allah taala. Saya akan baca riwayat saya akan baca Quran qiraat Ibnu Katsir, riwayat Qumbul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم أستغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Setakat itu saja.
InsyaAllah bertemu pada lusa pagi insyaAllah ta'ala. Yang baik pada Allah Ta'ala, yang salah mohon ditegur daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.